Hai semua, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk terorisme dan pelampau agama. Okay, sebelum kita melangkah lebih lanjut, apa itu teroris ataupun pelampau agama, terlebih dahulu kita kena tahu apa itu definisi terorisme dan pelampau agama. Banyak kejadian-kejadian yang berlaku di Malaysia yang melibatkan terorisme dan pelampau agama. Jadi kejadian seperti ini ia akan memberi impak kepada ekonomi, sosial dan sebagainya. Selain itu, aktiviti terorisme dan pelampau agama juga akan mengancam nyawa manusia yang tidak berdosa. Okay, first, apa itu terorisme? Terorisme. Okay, ciri-ciri teroris adalah berbentuk fahaman keras dan radikal. Contohnya macam ugutan, provokasi, penculikan, rampasan dan sebagainya. Jadi aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam terorisme seperti ini adalah untuk mencapai matlamat ideologi mereka. Zul Azmi dan Ahmad menyatakan terorisme berarti penggunaan kekerasan dalam memastikan matlamat tercapai, yaitu melakukan aktiviti penculikan. Andrianto pula menyatakan teroris dan terorisme. Menurut Andrianto, belum ada definisi terorisme ini secara universal. Menurut Rahimin, Anwar dan Fizul, pelampau agama adalah golongan kafir, di mana mereka melanggar batas keadilan kasih sayang. Itu pelampau agama juga taksub dengan pandangan sendiri. Mereka tidak memandang pandangan orang lain dan menganggap pandangan mereka adalah yang paling benar. Pelampau agama juga lebih bersifat radikal dan ganas dalam menyampaikan dakwah. Contohnya ISIS. Pelampau agama menurut Az-Zahar pula adalah semua agama menghadapi kemunculan ekstremis menjadi duri dalam daging, bertindak agresif, dan mereka juga memaksa orang lain menerima fahaman mereka. Matlamat atau tujuan utama terorisme. Terorisme merupakan senjata psikologi untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani situasi keselamatan negara. Kumpulan pengganas melakukan kekerasan adalah untuk mencapai objektif-objektif yang berikut. Yang pertama, perhatian, pengakuan, pengiktirafan kuasa serta yang terakhir adalah pentadbiran. Hal ini jelas menunjukkan bahawa setiap kekerasan yang dilakukan adalah untuk mencapai matlamat yang terakhir iaitu pentadbiran serta mereka berhasrat untuk memerintah sesebuah negara. Hal ini jelas menunjukkan bahawa terorisme adalah bermotifkan politik iaitu untuk mengawal wilayah serta mendirikan sesebuah negara. Mereka ini mempunyai perancangan yang sangat teliti. Tindakan mereka juga telah memberi kesan psikologi bukan sahaja kepada sasaran mereka, malah ia juga memberi kesan trauma dan ketakutan kepada masyarakat umum. Pelampau agama pula ialah mereka yang terlalu berlebihan kepercayaan dan keyakinannya terhadap sesuatu ajaran, termasuk agama dan lain-lain sehingga melampaui batas. Kebiasaannya pelampau agama ini sangat sukar untuk mengubah pola berfikir serta mempunyai aturan yang ketat, dan mereka ini sangat cenderung untuk tidak mendengar pandangan atau idea yang bertentangan dengan kepercayaan mereka. Bagi mereka, hanya agama yang mereka anuti sahaja yang benar, sehingga mereka sanggup menghina dalam hal-hal yang tertentu, melibatkan hal-hal yang bertentangan dengan agama mereka. Pelampau agama juga seringkali mengadakan amalan baru dalam agama seperti membuat tafsiran yang melampau dalam hukum halal haram dalam makanan serta perkhidmatan di Malaysia pada hari ini. Mereka hanya memberi pandangan ataupun persepsi semata-mata tanpa membuktikan sesuatu pandangan mereka itu. Pelampau agama juga dianggap sebagai seorang yang taksub dalam agama kerana walaupun tindakan mereka membawa kesan yang negatif kepada masyarakat, tetapi mereka tetap berkeyakinan bahawa setiap tindakan mereka itu akan diberi ganjaran syurga kelak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, saya akan sambung kepada bahagian golongan atau kumpulan teroris dan pelampau agama di Malaysia. Antara kumpulan teroris yang terdapat di Malaysia ialah LTTE, Japanese Red Army, Al-Ma'unah, Jemaah Islamiyah JI dan banyak lagi. LTTE ialah Liberation Tamil Tiger Elam atau Gerakan Pembebasan Tamil Tiger Elam. Dan pertubuhan ini ditubuhkan pada tahun 1976 lagi. Gerakan ini memperjuangkan kelompok Tamil di selatan India
utara India dan timur Sri Lanka. Dan pada tahun 2019, negara kita telah dikejutkan dengan siri penangkapan sejumlah individu yang terlibat dalam kumpulan pengganas LTTE ini. Kumpulan teroris yang kedua ialah Jemaah Islamiyah JI. Kumpulan ini beroperasi di Asia Tenggara. Kumpulan ini juga mula dikenali selepas berlakunya peristiwa pengeboman di Bali pada 12 Oktober 2002. Dan pengeboman ini telah mengorbankan sebanyak 202 nyawa. Selepas itu, secara rasminya JI dimasukkan ke dalam senarai organisasi teroris PBB. Seterusnya, saya akan teruskan dengan pelampau agama. Antara kumpulan pelampau agama yang terdapat di Malaysia ialah Al-Qaeda, Abu Sayyaf Group, kumpulan Mujahidin Malaysia dan lain-lain lagi. Dan hari ini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai kumpulan Al-Qaeda, di mana kumpulan ini merupakan gerakan pelampau agama yang dianggap sebagai pengganas antarabangsa. Dan pada asalnya, tujuan gerakan kumpulan ini adalah untuk membebaskan dunia Islam daripada penindasan dan juga pencerobohan asing. Dan gerakan ini dikaitkan dengan kumpulan Jemaah Islamiyah JI dan mereka didakwa bertanggungjawab di dalam pengeboman di Bali bombing seperti yang saya telah terangkan sebelum ini. Kumpulan kedua ialah kumpulan Abu Sayyaf atau Abu Sayyaf Group, ASG, dan kumpulan ini ditubuhkan pada tahun 1989 lagi. Kumpulan ini dikategorikan sebagai kumpulan pengganas oleh negara Australia, Kanada, Indonesia, Malaysia dan lain-lain lagi. Pada 11 September 2018 telah berlaku insiden keganasan di Sabah di mana dua nelayan daripada Indonesia telah ditangkap di luar pantai sempurna Sabah dan mereka kemudiannya ditahan oleh militan kumpulan Abu Sayyaf di Sulu, Filipina, dan mereka menuntut wang tebusan sebanyak 1 juta US dollar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, dalam bahagian ini saya akan menceritakan tentang cabaran yang diperolehi akibat daripada aktiviti terorisme dan juga pelampau agama terhadap nilai teras dasar keselamatan negara. Okey, kita telah ketahui bahawa dasar keselamatan negara merupakan salah satu dasar yang dibuat untuk menyelia keselamatan dalam negara kita iaitu Malaysia. Okey, di sini terorisme dan juga pelampau agama adalah pencabar kepada teras tersebut. Yang mana terdapat 4 teras yang dicabar, iaitu yang pertama adalah kedaulatan dan keutuhan wilayah. Di sini kita boleh lihat nilai teras tersebut dicabar melalui LTTE itu sendiri, Liberal Tiger of Tamil Eelam, yang mana ianya daripada Sri Lanka. Kumpulan ini membuat rusuhan bagi penduduk yang beragama Hindu dan juga Buddha untuk mendapatkan wilayahnya sendiri. Okey, jika berlaku di Malaysia, perkara ini perlu dibendung dan ia boleh menyebabkan perpecahan kaum. Okey, yang kedua adalah keadilan sosio dan politik. Okey, keadaan sosio dan politik ini perlu dijaga supaya tidak berlakunya penindasan dan juga tidak mencabuli hak asasi manusia. Perkara ini perlu dijaga kerana rakyat Malaysia yang majmuk rakyat Malaysia yang majmuk tidak boleh dipecah belahkan hanya kerana pegangan agama yang berbeza. Okey, yang ketiga adalah keadilan sosial. Okey, keadilan sosial ini memain peranan penting kerana dalam keadilan sosial ini ianya meliputi hak asasi manusia itu sendiri dari segi yang sangat besar. Okey, kita ketahui bahawa terorisme dan juga pelampau agama ini adalah kumpulan yang sangat radikal. Jadi, disebabkan wujudnya kumpulan-kumpulan ini, maka keadilan sosial, maksudnya keadilan rakyat itu sendiri tidak dapat dijaga.
rakyat tidak dapat berekonomi, rakyat tidak dapat bekerja dengan baik, rakyat tidak dapat menjalankan aktiviti harian dengan baik. Okey, dan yang terakhir adalah keselamatan rakyat. Okey, di sini juga termasuk dalam hak asasi manusia, iaitu wujudnya pengebom berani mati dalam kalangan puak-puak pelampau agama dan terorisme ini sendiri. Kita boleh tengok contoh bahawa IS, Daesh, Al-Qaeda ada skuad pengebom berani mati yang menggunakan wanita dan juga kanak-kanak yang diculik. Perkara ini adalah sangat-sangat serius untuk keselamatan rakyat. Jadi, kita nilai teras tersebut dicabar sekuat-kuatnya oleh sikap terorisme dan juga pelampau agama kerana mereka mempercayai karma dalam kehidupan mereka. Okey, sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada rakan saya yang telah menerangkan bab-bab sebelumnya, dan saya akan menerangkan tentang yang seterusnya, iaitu tentang implikasi. Implikasi terorisme kita boleh lihat dalam 3 aspek, iaitu daripada segi politik, ekonomi dan sosial. Daripada sudut ekonomi, kita lihat bahawasanya terorisme ini boleh menyebabkan negara kita menjadi huru-hara dan kucak-kacir. Kita boleh lihat pada insiden yang telah berlaku di Malaysia pada tahun lebih kurang tahun 1945-46, lihat bahawasanya ada berlaku suatu huru-hara kerana kekosongan kerajaan dan menyebabkan Parti Komunis Malaya telah melancarkan satu tindakan besar-besaran untuk membunuh talibarut-talibarut yang berkaitan dengan kerajaan sebelum ini. Jadinya yang seterusnya dari sudut ekonomi, politik dari sudut ekonomi, bahawasanya kita lihat bahawasanya boleh meruntuhkan ataupun mengurangkan ekonomi rakyat, khususnya daripada segi pelancongan. Kita boleh lihat di Sabah ada kerana ada ancaman daripada Abu Sayyaf, maka menyebabkan industri pelancongan di Sabah merosot. Begitu juga bila terorisme ini berlaku, maka pelabur-pelabur asing ingin cabut keluar daripada negara kita dan tidak ingin membuat pelaburan dalam negara kita. Dan daripada segi sosialnya, rakyat Malaysia akan sanksi kepada satu sama lain, mungkin pada setengah bangsa, setengah agama dan sebagainya, kerana khawatir mereka ini merupakan seorang dalam kalangan terorisme. Dan kita lihat daripada cadangan yang dibawa oleh saya sendiri, iaitu kita haruslah menghalusi dan betulkan kembali fahaman dalam mentafsir ayat-ayat Quran dan juga hadis, kerana dengan cara itu tiada kesalahfahaman yang berlaku dengan ayat Quran dan hadis yang selalunya diselewengkan oleh anggota-anggota terorisme ni untuk mendapatkan sokongan. Dan kita boleh lihat juga bahawasanya kita haruslah mencegah daripada, kita haruslah memerhati persatuan-persatuan yang di bawah IPT kita, kerana mereka ini boleh menyelinap melalui persatuan-persatuan. Dan ada juga mahasiswa kita yang terjerat dengan jihad cinta ini, dan mereka datang berjuang khususnya di Suria dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak. Banyak lagi cadangan-cadangan dan saya akan teruskan pada rakan saya seterusnya. Terima kasih. Kesimpulannya, terorisme dan pelampau agama merupakan satu isu yang mampu menggugat keselamatan negara Malaysia, dan ianya haruslah dibanteras agar tidak terus mengganggu keselamatan penduduk. Para terorisme menggunakan kekerasan agar segala matlamat yang mereka kehendaki tercapai, manakala para pelampau agama pula ialah mereka yang melanggar batas dan kesederhanaan dalam amalan beragama dari sudut amalan serta pemikiran.